وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita sambung pembacaan kita daripada kitab Intisari Ihya Ulumuddin yang dihasilkan oleh Syekh Sa'hawa rahimahullah wa nafa'allah bi'ulumihi bidarain amin. Kita masih lagi berada dalam intro ataupun mukadimah beliau bagi bab yang pertama, iaitu adab-adab murid dan juga guru. Beliau menyebutkan dalam muka surat 13, seorang guru yang da'i, harus dengan makna mesti menyelenggarakan berbagai majlis nasihat, majlis ilmu dan majlis tazkiyah. Jadi beliau menyebutkan bahawa dalam pembentukan, dalam proses pembentukan untuk kita melahirkan seorang insan muslim yang benar-benar menghayati syariat Allah Subhanahu wa taala dan mampu berfungsi dalam masyarakat, maka memerlukan seorang guru itu menganjurkan 3 majlis ilmu. Yang pertama disebut dengan majlis nasihat. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan majlis al-wa'z. Majlis di mana dia menyampaikan tazkirah, menyampaikan nasihat. Tazkirah, memperingatkan tentang syurga, memperingatkan tentang neraka, menekankan bagaimana kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kita jika sekiranya kita mengabaikan kewajipan dan sebagainya. Dalam bahasa yang lain disebut dengan at-targhib wa tarhib, memberi motivasi dan juga memberi ancaman, memberi. Sebagaimana dalam Al-Quran sini kita melihat ada ketikanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang rahmat, dan ada ketikanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang azab. Ada ketikanya Allah Taala menceritakan tentang syurga, dan ada ketikanya Allah menceritakan tentang neraka. Ada ketikanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah golongan yang dilimpahi dengan nikmat, dengan kebahagiaan hidup, dengan rahmat, seperti para nabi, para awliya Allah salihin, kisah Ashabul Kahfi, kisah Habib An-Najjar dan Surah Yasin, kisah Asyah isteri Fir'aun dan sebagainya. Kisah mukmin, orang beriman di kalangan ahli Fir'aun, keluarga Fir'aun. Dan ada kalanya Allah menceritakan kisah-kisah manusia yang diazab, yang ditimpakan bala. Kaum Nabi Nuh alaihissalam, kisah kaum Nabi Lut, kisah kaum Nabi Shu'aib, kisah Fir'aun yang tenggelamkan. Jadi itu semua memerlukan satu majlis yang dinamakan sebagai majlis al-wa'z, majlis untuk seorang guru itu menyampaikan nasihat, yang beri motivasi ataupun menyampaikan teguran dan sebagainya. Dan majlis yang kedua itu majlis ilmu. Majlis ilmu ini lebih serius untuk memahamkan tentang akidah, memahamkan tentang fiqh, memahamkan tentang tasawuf, majlis tafsir Al-Quran, majlis menghuraikan hadis dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah majlis tazkiyah, majlis penyucian jiwa, majlis zikir,
majlis solat berjamaah bersama-sama, majlis tadarus Al-Quran, sehingga mungkin bisa menggabungkan antara yang satu dengan yang lain, atau membuat majlis umum untuk nasihat, majlis khusus untuk tazkiyah, ataupun alternatif yang lain kata pengarang kitab kita ini, mungkin seorang guru itu boleh menganjurkan satu majlis umum, iaitu dalam majlis umum ini dia memberi al-wa'd, memberi tausiah, memberi nasihat. Tidak fokuslah kepada mana-mana ilmu. Mana umum yang dia fokuskan adalah tazkirah dan juga majlis untuk menyampaikan peringatan. Dan yang keduanya majlis khusus. Majlis khusus untuk tazkiyah. Di mana dalam majlis khusus untuk tazkiyah ini menyelenggarakan zikir dan mudzakarah fardiyah dan jama'iyah dengan membaca sesuatu yang paling cocok, paling sesuai dalam hal ini. Sementara itu diadakan pula majlis-majlis yang lain untuk ilmu-ilmu yang rinci, yang lebih terperinci, seperti tilawah, tajwid, as-sunnah dan ilmu-ilmunya. As-sunnah banyak cabang pula, cabang ilmu sunnah dan tafsir, ilmu Al-Quran, disebut dengan ulumul Quran, fiqh, usul fiqh dan lain dan sebagainya. Jadi begitulah kesimpulannya dalam hidup kita ini. Ada ketikanya kita perlu hadir majlis tazkirah. Sebagai contohnya majlis di mana dalam majlis itu dibacakan kitab-kitab, sebagai contohnya Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin. Dan kita perlu juga menghadiri majlis yang lebih serius, iaitu majlis ilmu, majlis di mana kita mempelajari tentang akidah, mempelajari tentang fiqh, belajar tafsir dan sebagainya, yang memerlukan kita hadir bersama dengan kitab. Tidak boleh tidak hadir hanya dengan mendengar saja, tapi menadah kitab. Dan yang ketiganya adalah majlis tazkiyah. Tazkiyah ini kita bersama dengan guru, di mana berzikir bersama-sama, bertadarus Al-Quran, mengerjakan solat fardu berjamaah. Dan begitu juga Rasulullah SAW sendiri pun ada kalanya mengizinkan para sahabat untuk bersama-sama salat malam bersama dengan baginda Nabi SAW. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah bersama dengan Rasulullah berqiyamul lail. Huzaifah yang pun juga pernah bersama dengan Nabi berqiyamul lail. Jadi begitulah tiga majlis yang perlu dianjurkan oleh seorang guru dalam proses mentarbiyah anak-anak muridnya. Titik awal keberhasilan ilmu ini, titik awal keberhasilan amal ini, yang mana amal yang menggabungkan tiga aspek tarbiyah ini, titik awalnya adalah adab. Adab yang mengatur hubungan guru dan juga murid. Jadi alaqah, kita mesti ada alaqah di antara, kalau kita murid, mesti ada hubungan yang rapat dengan guru. Dan kalau kita guru pula, mesti ada hubungan yang rapat dengan murid-murid. Selagi tidak ada adab yang mengikat, jadi hubungan di antara guru dan murid dan guru ini berpaksikan kepada ada adab yang dia akan disebut oleh Imam Al-Ghazali dan akan dikemukakan, dipersembahkan oleh pengarang nanti insya-Allah. Selagi tidak ada adab yang mengikat guru dengan murid, murid dengan gurunya, maka tidak akan bisa berlanjut dalam perjalanan. Dan tidak akan mencapai proses pentarbihan itu, tidak akan mencapai sasaran. Selagi guru tidak melaksanakan adab ta'lim, adab-adab dalam mengajar ilmu, maka keberhasilannya sangat ditentukan oleh
sejauh mana ia melaksanakan adab-adab tersebut. Jadi tak akan berhasil lah kalau guru tidak melaksanakan adab-adab itu. Oleh itu, mengetahui adab guru dan murid termasuk hal yang sangat penting dalam perjalanan kepada Allah. Jadi yang pentingnya adalah seorang guru itu dia membimbing murid-murid untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita mencari guru yang boleh membimbing kita ke arah itu. Bahkan untuk menegakkan agama dan dunia. Yang gerakan dakwah yang paling berhasil dalam sejarah Islam adalah gerakan yang menekankan sejak awal lagi pada 5 perkara berikut. Itu dia panggil jika sekiranya kita ingin terlibat dalam satu gerakan dakwah ataupun satu kumpulan lah yang lebih serius yang melaksanakan proses tarbiyah ini adalah dilihat kepada 5 aspek. Kata Syekh Sayhawa rahimahullah. Yang pertama, kepercayaan siqah kepada pemimpin. Kepercayaan pimpinan dan pemimpin, kepercayaan yang menumbuhkan ketaatan hati. Jadi bila kita ingin terlibat dalam satu gerakan atau satu dakwah, mesti kita ada kepercayaan kepada guru dan kepada orang yang memimpin jamaah dakwah tersebut. Yang kedua, zikir yang terus menerus dan ilmu yang menyeluruh yang diperlukan dan yang sesuai. Mesti ada majlis pertemuan di mana dilakukan muzakarah, majlis zikir, tadarus, sembahyang berjamaah bersama-sama, beribadat bersama-sama. Yang ketiga, keakraban dengan lingkungan yang baik. Menghadiri pertemuan-pertemuan zikir, ilmu dan lainnya dan memperkuatkan berbagai hubungan antara anggota. Ini berkait dengan sama-sama dipanggil ahli lah, yang sama-sama murid yang terlibat, yang di bawah bimbingan seorang guru itu mesti ada alaqah sesama mereka. Sebab itu pentingnya ada majlis kenduri, majlis makan-makan dan sebagainya setelah kuliah sekurang-kurangnya. Bukan kerana ada setengah orang menimbulkan kita ni setiap kali kuliah ada makan, ada kenduri. Setiap kali kuliah dihidangkan makanan menyebabkan kita makan banyak dan sebagainya. Itu bukan persoalannya. Makan banyak ke sedikit itu terpulang pada kita. Dan tidak ada siapa pun suruh kita makan banyak. Yang pentingnya majlis itu mengakrabkan. Selepas ketika kuliah kita dengan guru. Kita berjumpa pada guru. Selepas kuliah itu dalam majlis sambil kita menikmati makan itu, kita bertegur sapa dan sebagainya. Kerana pentingnya ada keakraban, hubungan di antara kita sama-sama dengan dipanggil rakan-rakan yang lain, sama belajar di bawah seorang guru. Kita bersama-sama berada dalam satu kumpulan tarbiyah, kumpulan dakwah dan sebagainya. Yang keempat, penumbuhan adab-adab hubungan yang baik antara dirinya dan manusia secara umum. Jadi makna adalah dalam perkumpulan tarbiyah, dalam jamaah, dalam kumpulan dakwah itu menekan ke adab. Adab dengan Allah, adab dengan guru, adab dengan ibu bapa, adab dengan jiran, adab dengan rakan-rakan dan sebagainya. Yang kelima, pelaksanaan public service khidmat ammah dengan penuh semangat dan perhatian. Jadi hendaklah bukan saja teori belajar, hendaklah diterapkan segala ilmu itu dibawa keluar dengan bentuk khidmat. Dan khidmat kepada masyarakat. Jadi sebab itu sebagai contohnya kita mengadakan satu tabung. Satu tabung yang mana kita membuat kutipan sama-sama ahli yang belajar di bawah seorang guru ini. Daripada tabung kutipan itu, sebagai contoh yang disebut tabung asnaf, tabung fakir miskin, dan tabung untuk orang susah dan sebagainya. Untuk kita berkhidmat. Yang kita gunakan kutipan tabung itu untuk kita turun dan berkhidmat kepada masyarakat. Bersama-sama dipanggil ahli dalam kumpulan tarbiyah itu. Gerakan yang menghimpun nilai-nilai ini pada para pemulanya adalah gerakan yang mampu hidup dan tumbuh.
Jadi jika sekiranya orang yang mengasaskan kumpulan tarbiyah, kumpulan dakwah, gerakan dakwah ini, dia memulakan daripada 5 asas tadi, maka akan hidup dan tumbuh. Ya, pasti akan berkembang. Oleh kerana itu, para ulama aktivis harus menekankan nilai-nilai ini agar bisa diserap dan dihayati oleh para pemula sejak daripada awal lagi. Mana orang yang terlibat daripada awal lagi, dia akan diterapkan dengan kelima-lima, dia akan diasuh dengan kelima-lima aspek tadi. Kerana Nabi Nuh AS sebagai contohnya, dalam penekanan dia tidak hanya menekan ilmu, tapi mentaati Allah. Jadi ketaatan kepada Allah itulah mesti dilakukan dalam bentuk yang praktik, yang real. Bukan sahaja seorang guru itu mengajar dalam kuliah, kemudian dia biarkan anak muridnya jalan sendiri-sendiri. Itu salah satu proses yang juga baik. Tapi jika sekiranya ingin berkesan, lebih berkesannya, jadi guru itu membimbing sehingga sampai kepada lapangan. Nabi Nuh AS menyeru kaumnya serta berkata, sembahlah Allah, an ya'budullah wa taquhu wa ati'uni. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Tengoklah, taatlah kepadaku. Maknanya apa saja yang aku bimbing, apa saja yang aku arahkan, apa saja yang aku ingin bawa kamu kepadanya, maka naklah kamu ikut. Itu menasiqah. Para Nabi dia membina kepercayaan dalam hati para umat dia. Jadi seorang murabi yang merupakan pewaris para Nabi pun dia mesti melakukan yang sama. Tapi jangan pula dia salah guna membina kepercayaan untuk diri sendiri. Itu satu penyelewengan daripada seorang guru. Dia membina kepercayaan pada murid, pada dia untuk dia membimbing mereka kepada jalan Allah Ta'ala mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran juga sunnah Nabi. Dan setiap Rasul menyeru kaumnya kepada hal yang sama. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutuskan, kami ini Allah, tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Nabi Hud AS, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan lainnya juga berseru, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Fattaqullaha wa ati'uni. Takwalah kamu sekalian kepadaku dan taatlah segala arahan yang aku sampaikan. Selama seorang murabi tidak berhasil menumbuhkan ketaatan yang penuh kesadaran dari seorang murid, dia hanya mengajar saja, menyampaikan ilmu saja, tapi tidak menerapkan ketaatan dalam murid dalam bentuk praktik, dan selama dia tidak membiasakan murid melakukan ibadah dan merealisasikan ketakwaannya, maka sungguhnya ia belum berbuat sesuatu. Belum berjaya lah, dia belum melakukan sesuatu pada hakikatnya. Titik awal hal ini terletak pada ihtiram, yakni penghormatan, dan siqah, yakni kepercayaan seorang murid kepada gurunya dan kelayakan guru mendapatkan hal tersebut. Semua ini membuat kami harus memulai kajian ini dengan adab guru dan murid dari ilmu Ihya, dari kitab Ihya Ulumuddin. Itu faktor, kata dia membimbing kita untuk meneliti terlebih dahulu adab-adab di antara guru dan murid sebagaimana yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sebelum masuk dalam bab-bab yang lain, bab tentang salat, tentang bersuci salat, puasa, zakat, tentang adab-adab dan alaqah, hubungan sama manusia dan sebagainya, maka dia mulakan dengan adab guru dan murid. Inilah insya-Allah yang kita akan baca tajuk selepas ini. Demikian kita akan baca dalam bentuk khulasa ringkasan kerana kita telah pun membaca dengan detail sebelum ini dalam kitab asal Ihya Ulumuddin. Adab guru dan muridnya ada 10 adab semuanya. Kita akan baca dalam bentuk ringkas dalam satu majlis saja. Selepas itu kita akan ikuti dengan adab guru itu sendiri sebagai peringatan lah untuk kita, terutama sekali bagi yang ingin menjadi guru. Dan setelah itu kita akan meneruskan dalam adab yang lain. Untuk pada pagi ini sekadar itulah majlis kita. InsyaAllah kita bertemu lagi
dalam siri yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, jumpa lagi insyaAllah. Ya.